Kebetulan saya pukul 2 tu ditunggu-tunggu. Maknanya rakyat nak tunggu berita terkini tentang status COVID-19. Saya rasa itu yang rakyat nak dengar. Bukan rakyat nak tengok sangat saya sebenarnya. Tapi nak tahu apa keadaan yang sebenar dari segi pematuhan dan sebagainya. Itu yang rakyat. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat baik. Bahawa rakyat Malaysia concern tentang apa yang berlaku pada hari ini. That's why mereka nak tahu informasi secara terus daripada kerajaan. Tentang baju saya tu pun saya pun seronok sebab dah disamakan dengan kuih. Bulan puasa ni saya faham semua orang fikir pasal kuih. Dan saya anggap ianya satu perkara yang positif. Sebab rakyat juga teliti dengan apa yang saya lakukan. Dan sebab tu saya pun tak boleh melakukan apa-apa kesilapan pun. Sebab soal baju pun mereka beri tumpuan. Baju saya, of course, saya dengan isteri saya saja di rumah, selain dengan anak saya satu orang lain. Jadi tentu sajalah, setiap apa yang saya lakukan, nak pakai baju colour apa, bagaimana nak match seluar dengan baju dan sebagainya, semua saya bincang dengan isteri saya. Dan yang lebih-lebih lagi, menantu saya sendiri, fashion designer, Jovian Mandagi, dia pun selalu menasihatkan saya tentang soal pemakaian dan sebagainya. Mesej saya mesti boleh dipahami oleh rakyat. Itu yang penting. Setiap yang kita nak sampaikan mesej ni, rakyat perlu faham, perlu jelas. Tidak keliru dengan setiap mesej. Jadi sebab tu setiap kali saya membuat PC, saya akan pastikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sebagainya, explanation, penjelasan yang jelas dan sebagainya. Dan saya perlu prepare, perlu bersedia dengan jangkaan soalan yang mungkin kadang-kadang kalau tak boleh jawab. Sebab jika saya tak boleh jawab, keyakinan orang kepada kerajaan akan terjejas. Walaupun itu daripada saya, tapi saya mewakili kerajaan. Jadi saya nak supaya rakyat yakin dengan apa yang saya sampaikan. Perlu yakin. Jadi sebab itulah cabarannya sangat besar. Sebab kalau saya tak boleh menjawab soalan misalnya, tentu saja rakyat tidak akan yakin lagi apa yang saya perjelaskan. Sebab seperti saya kata, isu ini merupakan isu besar. Rakyat sangat concern tentang isu ini kerana ia melibatkan nyawa setiap rakyat. Jadi sebab itu rakyat bila nak tengok saya tu, yang pertamanya jawapan saya mesti meyakinkan, penyampaian saya mesti meyakinkan, sebab itu saja yang boleh mungkin menenangkan rakyat dalam keadaan ketika ini. Sebab itu cabarannya sangat besar. Sebab kalau saya buat mistake, rakyat tak yakin dengan penjelasan, rakyat tidak akan yakin kepada kerajaan, walaupun bagaimana bagus pun kerajaan handle isu ini, kerana jawapan yang saya berikan mewakili kerajaan, ianya boleh menjejaskan imej kerajaan. Ya, kita kena, sebab itu ada setiap hari ada mesyuarat pagi tu. Mesyuarat khas, jawatankuasa khas menteri-menteri. Mesyuarat khas menteri-menteri setiap pagi tu. Jadi segala input tu dapat kita kumpulkan secara bersama. Secara bersama. Sebab itu, because information tentang COVID-19 ni adalah satu perkara yang baru. Kalau perkara-perkara lama yang melibatkan kementerian, saya boleh study. Kalau saya masuk Kementerian Pertahanan, saya tak pernah masuk Kementerian Pertahanan. Dan perkara yang sangat baru bagi saya,
Kalau dengan masyarakat luar bandar, saya dah lama masuk Kementerian Luar Bandar, saya dah pernah Menteri Pertanian, dah jaga luar bandar. Tapi ini perkara yang baru. Tapi saya boleh study. Saya boleh cek rekod, saya boleh study keputusan-keputusan mesyuarat yang lepas. Tapi COVID-19 ni satu yang baru yang tak pernah kita alami sebelum ni. Saya tak boleh nak study kat mana. Tapi seperti saya kata tadi, apabila mesyuarat, bila Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri mengarahkan semua MP untuk sit down bersama setiap pagi untuk membincangkan isu yang berkaitan dengan COVID, ianya memberikan kemudahan kepada saya untuk lebih memahami. Sebab setiap kementerian akan memberikan input, termasuk Kementerian Kesihatan memberikan input, polis memberikan input dari segi keselamatan. Jadi sebab itulah saya walaupun perkara itu benda yang baru, tetapi dengan adanya mesyuarat ini mempermudahkan saya untuk lebih memahami situasi semasa dan bolehlah saya setiap kali keluar di depan televisyen untuk berdepan dengan rakyat melalui PC saya dah ada sedikit perkara-perkara yang saya faham. Tetapi as time goes, akhirnya lama-lama lebih mudahlah saya memahaminya kerana mesyuarat setiap hari akan membincangkan hampir perkara yang sama setiap hari. Ya, saya dah katakan isu COVID ni isu penting yang melibatkan nyawa rakyat. Jadi tentulah perbincangannya serius. Perbincangan yang serius tidak menyebabkan kadang-kadang berlaku perbezaan pandangan, pendapat yang menyebabkan kadang-kadang agak tegang. Tetapi yang pentingnya akhirnya keputusan bersama dicapai dan semuanya bersetuju dengan keputusan yang dibuat. Itu yang penting. Sebelum keputusan mungkin macam-macam pandangan, macam-macam yang tak puas hati dan sebagainya. Tapi akhirnya keputusan bersama itu kita buat. Tak timbullah isu panas lagi sebab bila kita putuskan secara bersama, semua menerima keputusan itu secara bersama. Ya. Rutin saya separuh hari saya separuh hari berada di PMO ni, di Putrajaya. Sebab setiap pagi 7 hari seminggu tidak ada cuti. Setiap hari daripada pukul 9 mungkin sampai pukul 12 mesyuarat khas menteri-menteri. Dan 2 hari sekali atau 3 hari sekali akan berada mesyuarat khas MKN yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pukul 11.30 pagi. Maknanya kalau saya mesyuarat pukul 9, kalau tak ada mesyuarat dengan mesyuarat khas, saya sampai pukul 12. Kalau ada mesyuarat khas 11.20, saya kena berhenti. Kemudian 11.30 mesyuarat dengan PM, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan pukul 2 ada PC. Dan in between tu saya kena prepare. Saya kena bersedia untuk PC saya. Yes. Kena draftkan dari segi apa yang saya nak sampaikan dan sebagainya. Jadi memang full day. 2.30 baru habis. Biasanya PC setengah jam lah katakan. Pukul 2 sampai 2.30. Lepas itu barulah saya nak makan, saya nak solat dan sebagainya. Pukul 2.30. Paling cepat saya beredar daripada sini pukul 3. Dan saya tak boleh tinggalkan Kementerian Pertahanan. Sebab itu adalah tugas hakiki saya. Walaupun tugas di sini lebih lama daripada tugas hakiki kementerian, tapi saya perlu pergi ke kementerian. And then saya pergi ke kementerian. Kadang-kadang sampai pukul 7, pukul 8 malam pun. Dinner dekat dalam bilik ofis pun kadang-kadang. Dan memang waktu untuk keluarga kurang. Dan menyedihkan saya, tak dapat saya bersama dengan cucu saya. Sebab dulu dengan cucu saya 2 kali seminggu wajib. Tapi sekarang ni tak boleh nak jumpa. Sebab COVID-19 ni kita tak boleh nak bergerak bebas. Ke kawasan saya pun saya tak boleh balik. Sebab kalau saya balik, orang tahu saya keluarkan arahan tidak boleh merentas negeri. Kalau rentas negeri, langgar peraturan, saya kata kita akan ambil tindakan tegas. Tiba-tiba saya langgar. Saya pun tak boleh. Jadi orang di kawasan saya pun saya tak balik.
saya harap mereka fahamlah. Saya ada tugas yang besar untuk negara, tak balik ke kawasan. Dengan family pun, time terlalu sedikit. Tapi, saya kira itu adalah, kerja ini adalah amanah. Dan perlu saya tanggung walaupun saya kadang-kadang agak sedih kerana tak boleh bersama keluarga. Tapi, itulah tanggungjawab yang perlu saya galas. Persiapan raya semua tak ada lah. Persiapan raya, kerana kita dah, Perdana Menteri dah umumkan tak boleh balik raya, kita beraya kat rumah pakai kain plekat dekat dalam rumah lah. Yang pertamanya, kalau kita minat dengan kerja kita, kita akan rasa bertenaga. Itu memang normal, passionate dengan kerja kita kan. Dan lebih-lebih lagi, kita dah biasa dengan kerja seperti ini. Ya. Kerja sepanjang masa ni bagi orang politik adalah perkara biasa. Kerja di ofis, Isnin sampai Jumaat, 2 hari hujung minggu, biasanya kita di kawasan juga. Ya, kita. Tapi, of course, vitamin-vitamin suplemen tu adalah. Tapi yang basic lah. Vitamin C, multivitamins, macam tu saja. Ya, yang lain tu memang kerana kita rasa we have to do it, we want to do it, dan kita buat apa yang kita patut buat. Tetapi kalau saya kata tak penat, bohong. Memang penat. Kadang-kadang bila saya keluar TV, dalam PC, ramai yang WhatsApp kadang-kadang mengatakan bahawa, "Tok, you look tired." Saya kata yes, bukan tired saja, exhausted. Memang penat. Dan habit saya adalah, saya akan jawab semua mesej yang saya terima. Itu kadang-kadang sampai pukul 1, pukul 2 pagi pun. Orang mesej kat kita, bagi saya rasa bersalah kalau tak jawab. Walaupun dengan jawapan terima kasih ataupun paling pendek, okey. Tapi saya kena jawab setiap personal message yang hantar kepada saya. Cuma grup saja saya tak sempat nak involve. Tapi dari personal message saya akan jawab. Kadang-kadang banyak cadangan-cadangan daripada rakyat ini bagus untuk kita pertimbangkan. Jadi banyak yang saya bawa di dalam meeting pagi pun kadang-kadang datangnya daripada message daripada rakyat ini. Banyak mesej, cadangan-cadangan yang saya kira amat berguna sekali, yang penting dan sangat penting. Jadi saya bawa. Lepas tu saya akan check every messages yang saya terima. Banyaklah. Tapi saya buat juga, saya akan jawab setiap hari, habiskan semua mesej yang saya terima. Yang saya perlu jawab, terima kasih, saya terima kasih. Yang saya bawa ke dalam meeting, saya akan bawa ke dalam mesyuarat pagi. Jadi penat, yes penat. But somebody kena bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku, dan saya diamanahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjadi jurucakap kepada kerajaan. Jadi saya terima dengan penuh tanggungjawab, dan ini merupakan amanah yang perlu kita tanggung. PDRM melaporkan pagi tadi bahawa walaupun banyak kereta yang keluar, lebih banyak daripada sebelum ini, tetapi keadaan terkawal. Dan di luar jangkaan ramai orang, termasuk saya. Jangkaan saya, first day ni orang kira macam hari raya lah. Yahoo lah. Dah lama duduk kat rumah, tak boleh keluar, tiba-tiba boleh keluar. Of course. Ini melompatlah semua nak keluar. Tetapi tidak. Inilah yang saya rasa rakyat Malaysia, rakyat kita sudah faham bagaimana nak mendisiplinkan diri, bagaimana nak mengawal, membuat kawalan kendiri ini. Sebab saya tengok semalam, media mungkin pergi beberapa tempat, tengok di dalam stesen MRT misalnya. Di dalam MRT itu sendiri.
social distancing dilaksanakan. Yang berdiri pun melaksanakan social distancing. Ada semalam interview di sebuah pasaraya yang menjual pakaian. Ya, butik tu menjual pakaian. Dia pun beritahu dalam waktu interview tu, dia patuh. Kasut, untuk try kasut tak boleh. Fitting room tak digunakan. And then yang masuk pun, sebahagian saja mungkin kedai dia tak besar, 68 orang saja dia kata yang boleh masuk. Yang lain kena tunggu kat luar. Queue pun ada social distancing. Nak masuk kena ada temperature punya test, suhu, test dan sanitizer pun digunakan. Jadi dari segi pemilik premis perniagaan pun dah mula mematuhi. Dan orang ramai pun saya tengok. Beratur pun sanggup. Saya pernah pergi ke satu supermarket. Bukan PKPB earlier. Bila saya umumkan supermarket ataupun pasaraya yang menjual produk makanan yang kita benarkan, mesti ada social distancing. Saya pergi sendiri. Dan saya pun balik. Sebab saya tengok panjang sangat dia punya queue. Saya tanya berapa lama tunggu ni. Dia kata normal 45 minit, 1 jam. Tapi orang masih patuh main WhatsApp dan sebagainya. Saya pun tunggu, lama sangat. Saya pun tak larat nak tunggu, saya balik. Maknanya dari segi pematuhan tu bukanlah seperti yang kita gambarkan bahawa rakyat tidak patuh. Ini yang kebimbangan semua orang. Bila ramai yang mengkritik PKPB ni dengan alasan kerana takut orang tidak patuh dan akan berlaku keadaan havoc, chaos dan sebagainya di bawah. Tetapi sebenarnya semalam tidaklah berlaku seperti itu. Walaupun mungkin ada. Mungkin ada few cases yang berlaku. Tetapi secara keseluruhannya tidak seperti itu. Jadi sebab itu hari ini saya berucap terima kasih kepada rakyat. Kerana mereka telah mampu untuk mendisiplinkan diri dan melaksanakan kawalan kendiri ini untuk memastikan mereka selamat daripada COVID-19. Kita masih tak bincang dari segi numbers ni. Kita tak bincang. Sebab sekarang ni bila kita buat lockdown, kita lockdown berdasarkan kepada lokaliti itu. Mungkin tiba-tiba besok ada satu lokaliti itu merah. Tiba-tiba spike berlaku. So kita akan lock di situ saja. Kita tidak lock seluruh Malaysia. Kalau dulu kita lock seluruh Malaysia. Sebelum PKPB dilaksanakan, semua orang terikat dengan peraturan tak boleh keluar. Saya selalu sebut di Kapit, Sarawak, jauh. Tak ada orang luar pun masuk dekat rumah panjang tu. But yet, dia terpaksa patuh kepada PKP yang kita perkenalkan. Dan kalau dia keluar rumah dan sebagainya, merayau-rayau, dia boleh kena tahan, kena denda dan sebagainya. But nothing to do with them. Tempat lain yang merah. So that's why sekarang ni kita lock di kawasan-kawasan yang merah itu saja. Di kawasan merah itu saja. Dan yang keduanya, kita target dari segi kluster. Kita akan target, katakan kluster tablik dulu. So kita fokus kepada golongan tablik dan juga yang ada kontak dengan kumpulan tablik ni. Kalau di Sarawak, di Kuching, kluster dia kluster gereja. So kita fokus kepada kluster gereja tu saja. Baru-baru ni, 3 hari lepas, 2 hari berturut-turut di pusat, di tapak pembinaan, tapak construction di Jalan Nampang. Tiba-tiba naik agak tinggi juga COVID positif di kalangan pekerja tu. Dan kita dapati, dan oleh kerana kita kata kita fokus kepada lokaliti, so kita lockdown, kita tutup terus tapak pembinaan. Dan kita fokus pula kepada kemungkinan kluster yang baru ni, iaitu kluster pekerja warga asing ni. Now kita buat keputusan, semua pekerja warga asing di swab test keseluruhannya, terutamanya di kawasan construction site ni. Jadi construction workers ni kita utamakan dulu untuk kita buat swab test. Jadi apa-apa yang berlaku, kita akan fokus secara targeted, sama ada dari segi groups, kluster dia, ataupun dari segi kawasan dia. Supaya kita tidak perlu tutup seluruh negara.
Tapi insya-Allah kalau perkara di hari ini dah turun balik, alhamdulillah. Kita akan tengok lagi. Tapi seperti yang disebutkan, kalau tiba-tiba spike seluruh negara, then kita akan decide waktu itulah apa yang patut kita lakukan. Sebenarnya kita tidak rush kalau kita tengok betul-betul, ya. Tengok betul-betul. Sejak daripada mula kita peringkat by peringkat. Mula-mula kita benarkan syarikat ataupun perniagaan yang berkaitan dengan bahan makanan dan juga ubat, perubatan. Dua saja. Kita tak benarkan yang lain. Semua tak boleh. Restoran tak boleh, gerai tak boleh, apa pun tak boleh. Mula-mula. Gerai boleh, restoran boleh tetapi tapau. Tetapi bungkus. Okey? Itu peringkat awal. And then dari segi perkilangan, selepas itu kita PKP kedua atau ketiga, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi dan pekerja masih lagi 50%. Pekerja-pekerja di syarikat di perkilangan tersebut. Walaupun kita buka tapi 50%. Lepas tu kita tambah menjadi 100%. Maknanya ada perubahan. Restoran juga. Kita kata tapau only. Tak boleh lebih daripada itu. Tapi now baru kita kata yes, boleh makan di dalam kedai tetapi social distancing. Maknanya bukan kita terus buka terus. Kita tak buka everything dalam satu masa tetapi kita peringkat by peringkat. Mula-mula kita kata kedai makan hanya boleh buka sehingga pukul 8 malam. Okey. Walaupun bulan puasa, saya tahu orang komplain kat saya kenapa tak boleh buka lebih pada pukul 8. Nak beli sahur dan sebagainya. Tapi kita tetapkan dulu. Sebab kita nak kekalkan supaya tidak buka secara mendadak. Selepas pukul 8, now kita kata boleh pukul 10. Maknanya dari segi time, dari segi jumlah pekerja, semuanya kita buka secara peringkat demi peringkat. Cuma saya faham rakyat kita bimbang. Rakyat kita bimbang. Ya, dan kita dah ambil kira dari segi kebimbangan rakyat tu. Sebab itulah kita tidak buka secara mendadak dan sebagainya, kita buka secara berperingkat demi peringkat. Tapi kita dah kata SOP very strict. Kalau ada saja tiba-tiba ada positif di dalam sektor yang kita buka tadi, kita akan straight away akan tutup perniagaan mereka. Jadi kita buka tetapi buka dengan keadaan bersedia. Bukan buka lepas begitu saja. Kita sedia masih pantau dan sebagainya. Yang pertamanya, negara kerugian 2.4 bilion sehari. Ya. Ramai yang mengatakan, wow, yang rugi itu toke-toke besar lah. Kenapa kita nak layan toke-toke besar ni semua? Kita jangan lupa bahawa kalau syarikat besar ini tutup, pekerja je tutup. Pekerjanya akan hilang pekerjaan. Pekerja, kita bukan kita yang pertama, of course, dari segi kerugian 2.4 bilion itu besar. Satu hari, kalau 10 hari 24 bilion. Sekarang kita dah lebih pada 30 hari. Kita boleh bayangkan berapa bilion kita rugi. Sudahlah sekarang harga minyak pun dalam keadaan yang paling rendah. Dari segi pendapatan kita tak boleh lagi nak bergantung pada harga minyak seperti dulu. Tapi yang lebih pentingnya adalah rakyat. Kita tengok kepada rakyat. Kesan kalau kita berterusan syarikat tidak boleh dibuka dan sebagainya. Kita jangkakan lebih daripada 1 juta akan hilang pekerjaan. Dan macam mana kita nak bantu rakyat kita yang akan hilang pekerjaan kalau syarikat-syarikat ditutup kerana kita tidak membenarkan mereka membuka perniagaan mereka. Itu syarikat besar. Ini yang kita kata kais pagi makan pagi, yang perniagaan mikro ni, peniaga-peniaga mikro ni. Yes, kita boleh bantu sekarang bagi 3,000 dan sebagainya, but kita tak boleh bantu forever. Kerana pendapatan kita ada masalah dari segi pendapatan kita.
Tapi dan kita tak boleh nak bantu mereka setiap masa. Jadi sebab itulah kita tengok semalam. Saya sedih tengok. Beratur rakyat kita yang nak pergi ke pajak gadai. Beratur panjang di pajak gadai. Why? Because tak ada duit. Mereka menghadapi masalah keuangan. Kerana mereka tak berniaga. Mungkin setengah tu berniaga warung. Pendapatan mereka mungkin RM50-60 satu hari. Tetapi dah sebulan lebih tak berniaga, macam mana mereka nak dapat pendapatan? That's why perkara-perkara ini akhirnya kita buat pertimbangan antara kesihatan dan ekonomi. Antara kesihatan dan ekonomi negara, antara kesihatan dan ekonomi rakyat yang miskin di bawah sana. So that's why akhirnya kita buat keputusan, kita buat tetapi bukan buat secara terbuka, tetapi ada perancangan dan persediaan kalau berlaku apa-apa dan kita yakin kita boleh mampu menyelesaikannya. Jadi akhirnya kesihatan kita dapat terjaga dan ekonomi rakyat kita juga kita dapat bantu mereka dan kita juga mungkin boleh pastikan bahawa mungkin tidak akan berlakulah pembuangan pekerja beramai-ramai dan sebagainya apabila COVID-19 ini selesai. Saya rasa kedai judi, saya kalau buka pun mungkin buka sendirilah kot. Saya pun tak pasti. Saya rasa tak ada dalam dalam kebenaran kerajaan ni. Dalam kebenaran kerajaan. Sepatutnya tidak dibuka. Saya pun tak pasti. Saya akan cek balik. Ya, saya akan cek balik. Dia ada dua pilihan lah. Kalau pekerja dia seorang saja positif, kita tutup kilang dia. Sama ada dia nak menyelamatkan satu orang yang mungkin positif atau nak menyelamatkan keseluruhan kilang dia. Ya. Sebab saya dah kata, construction site yang ditutup di Jalan Ampang. Kita tutup dia kerana ada positif. Cuba kalaulah dia buat swab test earlier, dapat tahu, dan mungkin perkara ni penutupan ini tidak berlaku. Sebab yang positif kita akan asingkan untuk dirawat, yang negatif boleh terus bekerja. Kita nak menyelamatkan perniagaan mereka. Dia mesti tengok di dalam di angle yang positif. Kita nak menyelamatkan perniagaan mereka, nak menyelamatkan nyawa pekerja-pekerja yang lain. Jadi sebab itulah kita arahkan supaya membuat swab test secara wajib. Kerana seperti saya kata, kluster yang dibibangi akan berlaku adalah kluster pekerja warga asing kerana dah pun terbukti berlaku di tapak binaan tersebut. Jadi sebab itulah kita kata untuk savekan dia punya perniagaan, bantu perniagaan mereka untuk terus berjalan, buat swab test, yang mana positif kita keluarkan, yang mana negatif kita remain dan mereka boleh meneruskan perniagaan. Lagipun pekerja-pekerja asing di Malaysia ni 60% lebih adalah pencarum kepada perkeso. Dan perkeso akan membiayai test yang akan dijalankan. Ya, dan bagi mereka yang menanggung sendiri, majikan menanggung sendiri, majikan boleh arrangekan dengan pekerja mereka dari macam mana caranya. Ya, kalau dia bayar tiba-tiba dia kata nak potong gaji RM50 sebulan, terserah kepada mereka mengurus. Tapi yang pentingnya tanggungjawab membayar adalah majikan. Sebab kalau mereka yang tutup perniagaan, yang rugi adalah majikan. Kalau perniagaan dibuka, majikan akan membuat keuntungan nanti. Jadi saya harap majikan mampulah untuk berkorban untuk staf mereka. Staf mereka pun setengah syarikat menganggap staf itu sebagai keluarga mereka. Jadi saya harap spirit seperti itu perlu ada di setiap syarikat, ya, yang memandang staf mereka adalah sebahagian daripada mereka. Belum lagi, setakat ini kita belum lagi.
ya, dan tadi Menteri Agama ada bentangkan cadangan, mungkin kita akan bincang dalam kabinet lah. Tapi Menteri Agama kata pun bukan dalam waktu yang terdekat. Ya, bukan dalam waktu yang terdekat. Kalau dia nak laksanakan pun mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi dan sebagainya. Tapi itu cadangan dia. Kita akan tengoklah secara detail. Ya, sebab semayang ni, saya nak ulas tentang semayang ni pun susah juga. Sebab Menteri Agama ada. Takut saya lebih daripada Menteri Agama nanti susah. Jadi biarlah Menteri Agama yang ulas dari segi hal-hal yang berkaitan dengan agama. PKP 4 memang diwartakan, iaitu bermula 29 April sehingga 12 Mei. Diwartakan. Selepas itu, apabila kita memperkenalkan PKPB, kita wartakan pula. Kita wartakan pula PKPB ini, iaitu yang kelima, warta yang kelima, bermula daripada 4 Mei sehingga 12 Mei. Jadi, secara automatik je, PKP 4 yang daripada 29 April sehingga 12 Mei itu terbatal dengan sendiri. Jadi terbatal dengan sendiri. Bila dah ada yang lain, terbatal lah yang lama. Ya, prinsipnya sama, agama kita pun sama. Bila turun ayat yang baru, ayat yang lama supersede lah. Superseded by ayat yang baru lah. Jadi macam tu. Undang-undang pun macam tu. Bila ada undang-undang yang baru, undang yang lama akan tidak dilaksanakan. Iaitu undang-undang yang sama, perkara yang sama. Sebab banyak peraturan-peraturan yang baru dan SOP yang baru telah pun diperkenalkan di dalam peraturan PKPB ataupun peraturan nombor 5 ini. Jadi PKP ini tak boleh dicabar oleh mana-mana dan oleh orang melalui saluran undang-undang. Saya dari negara kita apa pun boleh dicabar. Apa undang-undang pun boleh dicabar. Semua undang-undang dicabar oleh semua orang. Jadi soal nak mencabar tu kita serahkan kepada sesiapa sajalah untuk mencabar. Ya, itu no issue. Sebab apa pun undang-undang dia boleh cabar. Ya, dalam undang-undang yang dah ada ni, undang-undang jenayah dan sebagainya semua kalau kita lihat ada. Dia boleh berbagai-bagai cara untuk mencabar. Tetapi bagi saya undang-undang ini telah pun dikaji dengan begitu baik, dan undang-undang ini telah pun mula dilaksanakan tahun 1988 kalau tak silap saya. Ya, 88 akta ini. Dah lama. Akta ini dah lama. Setakat ini tidak ada siapa yang mencabarkan akta ini sebenarnya. Ya. Dah beberapa kali digunakan. Ya. Apabila ada saja penyakit-penyakit yang wabak, kita terus lock down the area tu. Dulu pun pernah berlaku. Setakat ini tidak ada yang cabar. Dan kalau seperti saya kata, undang-undang dalam Malaysia ni terbuka untuk dicabar, termasuk perlembagaan pun orang cabar. Bawa kes ke mahkamah perlembagaan. Jadi negara kita negara yang bebas, terserah kepada individu lah. Saya tak nampak yang kajian persekutuan dari segi mengambil tindakan itu. Saya lebih nampak yang akan boleh mengambil tindakan itu syarikat-syarikat yang tidak dibenarkan beroperasi. Mungkin mereka boleh dan mereka boleh. Dan saya tak percaya kita akan nak bertelagah antara kajian persekutuan dan negeri dari segi itu. Tapi peniaga mereka boleh. Dari segi undang-undangnya mungkin mereka boleh mengambil tindakan. Kerana undang-undang persekutuan membenarkan mereka beroperasi, tiba-tiba undang-undang negeri tidak membenarkan. Negeri bukan kalau ada undang-undang pun, tapi membuat arahan tidak membenarkan. Jadi mereka boleh sebenarnya mengambil tindakan undang-undang. Seperti yang dah disebutlah oleh Menteri Kanan Ekonomi semalam dia dah buat statement tentang perkara tersebut.
Saya percaya kita atas dasar hubungan federal dengan state ni, insya-Allah saya percaya kita tak akan ambil tindakan. Tapi individu kita tak boleh sekat. Seperti saya kata tadi, sesiapa pun boleh mencabar dan sesiapa pun boleh ambil tindakan. Kalau mereka merasakan hak mereka disekat, mereka akan mengalami kerugian, mungkin mereka ambil tindakan untuk sue dari segi loss of future earning dan sebagainya. Itu hak mereka. Kita ada mesyuarat khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan pihak MKN telah pun membentangkan dari segi cadangan-cadangan tersebut di dalam mesyuarat tersebut, dan telah pun dimaklumkan bahawa 4 hari bulan perkara yang dibentang ini akan dilaksanakan. Ya, semua Menteri Besar dan Ketua Menteri hadir di dalam mesyuarat khas MKN. Menteri Besar ada, Ketua Menteri pun ada, semua ada. Semua state ada waktu itu. Dia ada aware. Mereka aware. Mungkin dia lupalah dia datang mesyuarat tu. Dia dah lupa, mungkin banyak benda yang bincang, dia lupa kan. Tapi memang MKN pembentang. MKN pembentang. Dia undang-undang di dalam Perlembagaan Persekutuan, kata silap saya perkara 74 dan perkara 76. Undang-undang Persekutuan mengatasi undang-undang negeri. Jika negeri memperkenalkan undang, kalau tidak selari dengan undang-undang persekutuan, undang-undang itu juga boleh terbatal. Jadi itu dari segi prinsip perundangan. Ya. Walaupun ada yang mengatakan ini adalah senarai bersama, concurrent list antara negeri dan persekutuan. Tetapi apabila undang-undang Akta 342 ni diperkenalkan, undang-undang negeri yang berkaitan dengan kesihatan telah pun di-repeal ataupun dibatalkan. Jadi tidak ada. Oleh kerana tidak ada undang-undang di peringkat negeri yang berkaitan dengan kesihatan ini, maka mereka mesti patuh kepada undang-undang kesihatan yang telah pun diwujudkan oleh kerajaan persekutuan. Ya. And then ada satu negeri, mereka mempunyai enactment mereka sendiri berkaitan dengan kesihatan. Walaupun mereka ada enactment mereka sendiri, seperti yang saya kata dari segi perlembagaan, kalau ia berbeza dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan yang boleh digunakan dan bukan negeri tersebut, kerana ia bertentangan. Jadi dari segi perundangan itu statusnya. Setakat hari ini kita dah edarkan, ke parlimen ni kita kena edarkan dia punya tarikh bersidang tu. Dan saya dipahamkan Dewan Rakyat telah pun edarkan. Parlimen telah pun edarkan kepada setiap ahli parlimen tarikh untuk persidangan. Jadi saya rasa, dan bukan satu perkara yang mengherankan satu hari tersebut, sebab negeri-negeri lain pun, persidangan di negeri-negeri lain di seluruh Malaysia yang dah bersidang, mereka bersidang satu hari saja. Mungkin ada satu negeri itu dia 2 hari, 1 hari setengah. Kerana separuh hari adalah pembukaan dan besok tu dia tamatkan juga satu hari. Jadi kita dah tengok di dalam parlimen tu memang dari segi kedudukannya social distancing tak mungkin boleh dilaksanakan. Hari perasmian pun saya dipahamkan tempat duduk ahli parlimen pun
duduk di belakang di tempat pegawai ataupun mungkin di galeri dan sebagainya. Jadi kalau nak bersidang setiap hari adalah agak sukar. Walaupun ada cadangan mengatakan kita ikut quorum 26 jadi 26 orang je. Tapi hak ahli parlimen untuk bersidang sepanjang hari itu adalah hak setiap orang. Tak boleh kata esok you datang, hari ini tak boleh datang. Saya pun kata saya nak datang hari-hari. Kan? That's my right sebagai ahli parlimen. Yang pertamanya, saya tak boleh jawab tu sebab Kementerian Kesihatan akan beri nasihat kepada kerajaan sama ada nak terus atau tidak. Tapi yang pentingnya saya dah tekankan beberapa kali untuk menjaga keselamatan diri, yang utamanya adalah diri kita sendiri. Kita sendiri. Kita yang tanya diri kita, adakah kita inginkan keselamatan kita terjaga atau tidak. Sebagai contoh, saya dah beritahu semalam. Yes, kita bebas. Boleh kita keluar. Nak ke kita rasa nak bawa anak kita yang kecil umur 3-4 tahun pergi shopping dan sebagainya? Then, kalau jawapan dia yes, if anything happen kepada anak kita yang tanggung. Kalau kita nak pastikan anak kita selamat, of course kita kata kita tak pergi. Jadi sebab itu saya kata kawalan kendiri itu, self-regulation itu amat penting. Disiplin diri kita untuk menjaga keselamatan kita. Undang-undang boleh tulis apa saja. Kalau kita nak langgar undang-undang, kita langgar undang-undang. Sekarang pun ramai orang langgar undang-undang. Tapi kalau kita tak ada undang-undang pun, kalau tindakan kita tu boleh menyelamatkan diri kita, tak payah ada undang-undang pun kita buat kerana untuk jaga kepentingan kita. Jadi, diri kita, kita yang jaga. Keluarga kita, kita yang jaga. Masyarakat di sekeliling kita, tanggungjawab kita. Jadi bagi saya, selama mana pun, walaupun PKP dah tamat, tetapi untuk menjaga kepentingan kita adalah tanggungjawab kita sendiri. Disiplin kita sendiri. Saya dah beri contoh di Taiwan. Taiwan tak ada PKP langsung daripada awal. Tetapi dia antara yang paling rendah di dalam dunia dari segi positif COVID-19, hanya 6 orang saja yang meninggal. No lockdown at all. Tetapi kerana semua mengawal diri, disiplin untuk kawalan diri sendiri atau kawalan kendiri, akhirnya mereka terus kekal seperti ini. Jadi, tepuk dada, tanya selera. Kalau kita mau selamat, kitalah yang mendisiplinkan diri kita untuk mengawal kesihatan kita dan keluarga kita. Kita tak tahu lagi, susah nak jawab, tapi setakat hari ini kita masih lagi kekal dengan kawalan untuk kawalan border kita. Bukan saja border yang rasmi, tetapi juga lorong-lorong tikus yang berada di sekitar pantai kita di pantai barat, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi kita akan kontrol. Sebab salah satu kluster yang menakutkan di setengah negara juga kerana kluster import ini. Tetapi kita tidak ada kluster import. Kerana apa? Kerana kita buat keputusan rakyat luar, warga asing tidak dibenarkan masuk langsung walaupun ada dokumen, kita stop, dan rakyat kita yang masuk kita kuarantin wajib selama 14 hari. Jadi sebab itu kita tidak ada import cases. Jadi kita akan terus kekal lah setakat ini. Bila nak buka, kita akan tunggulah masa itu. Ya mungkin, tapi kita tak boleh nak beri jawapan sebab apa yang kita putuskan berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan.